Tajuk sarahan saya pada kali ini ialah zakat. Apa itu zakat? Sahabat, masih ada yang bingung tentang apa dimaksudkan dengan zakat dan pengertian zakat. Zakat dalam bahasa Arab ialah zakah. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, iaitu golongan asnaf, menurut ketentuan telah ditetapkan oleh syarak. Zakat merupakan rukun keempat dari rukun Islam. Menurut bahasa, kata zakat artinya tumbuh, berkembang dan suci. Antara makna zakat juga ialah: pertama, zakat bermakna at-tahuru, yang artinya membersihkan atau menyucikan, yakni orang yang selalu menunaikan zakat kerana Allah akan membersihkan dan menyucikan baik hartanya maupun jiwanya. Kedua, zakat bermakna al-barakatu, yang artinya berkah. Maksudnya, harta yang dizakati akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, keberkahan harta ini akan memberi kesan kepada keberkahan hidup. Ketiga, zakat bermakna an-numu, yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahawa orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang, insya-Allah. Dan keempat, zakat bermakna as-solahu, yang artinya beres atau keberesan, iaitu bahawa orang-orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Dalil untuk mengeluarkan zakat ialah: Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus solata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Maksudnya, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa sahaja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 110. Apa pentingnya zakat sehingga diletakkan dalam salah satu rukun Islam? Kepentingan zakat dalam Islam dapat dirangkumkan kepada 3 bahagian, iaitu moral, sosial dan ekonomi. Pertama, dari segi moral, zakat dapat menyuburkan kesedaran dalam menunaikan tanggungjawab moral golongan yang kaya terhadap golongan yang miskin dan kurang bernasib baik dengan mengikis sifat tamak dan mementingkan diri sendiri. Dengan ini, zakat dapat mewujudkan masyarakat yang prihatin, penyayang, adil dan saksama. Secara ringkasnya, zakat dapat membangunkan dan menguatkan kualiti moral seseorang Muslim dengan menjauhkan diri daripada sifat tamak dan mementingkan diri sendiri melalui sifat simpati dan peri kemanusiaan. Kedua, daripada segi sosial, objektif utama zakat adalah untuk membasmi kemiskinan di kalangan masyarakat. Dengan membasmi kemiskinan, masyarakat dapat terhindar daripada banyak jejala jenayah seperti kecurian, ragut dan sebagainya. Golongan yang kurang bernasib baik ini juga tidak perlu hidup dengan meminta-minta, kerana zakat dapat menegakkan kepentingan dan hak golongan ini. Dengan ini, zakat dapat berupaya untuk mendekatkan jurang perbezaan sosial yang ketara di antara golongan kaya dan golongan miskin di dalam masyarakat dan mewujudkan semangat persaudaraan sesama umat Islam. Ketiga, daripada segi ekonomi Islam, zakat dapat mengelakkan daripada pengumpulan harta yang tidak adil di dalam masyarakat. Hal ini dapat dielakkan dengan memastikan harta dan kekayaan diagihkan secara adil. Oleh itu, pusat zakat bertindak sebagai ejen atau institusi yang mengagihkan harta dan kekayaan untuk diagihkan secara adil dalam ekonomi. Sebagai contoh, dapat menyediakan modal untuk golongan asnaf, memulakan perniagaan secara kecil-kecilan. Secara tidak langsung, zakat dapat membantu dalam membuka peluang perniagaan dan pekerjaan kepada mereka agar memerlukan
agar dapat berdikari dan menyumbang semula kepada masyarakat. Bercakap berkenaan golongan asnaf dalam Islam, terdapat 8 golongan asnaf yang layak menerima zakat. 8 golongan tersebut ialah: pertama, al-fuqara, iaitu orang fakir; kedua, al-masakin, orang miskin; ketiga, golongan amil; keempat, saudara mu'alaf; kelima, rikab; keenam, karimin; ketujuh, fisabilillah; dan yang ke-8, ibnus sabil. Akhir kata dari saya, dengan adanya pemberian zakat kepada 8 golongan ini, mereka dapat dibantu untuk meneruskan kehidupan dan menjadi titik tolak perubahan hidup mereka ke arah yang lebih baik. Sekian dahulu syarahan saya pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Allah jaga kita. #kejayaan dalam agama, tak ada perintah Allah, ikut sunnah Nabi. #kita boleh menang.